Bunyi gesper tali pinggang gitar itu terlanggar perlahan pada kaki kerusi besi di belakang pentas. Bunyinya kecil sangat, hampir tenggelam di sebalik suara kru yang sibuk memasang lampu konsert malam itu. Tetapi, entah kenapa, ramai yang pernah bekerja dengan Amy Search dikatakan masih mengingati bunyi kecil itu sampai hari ini. Kerana setiap kali bunyi itu muncul, Amy selalunya sedang duduk bersendirian, memandang jauh ke arah skrin telefon yang sudah lama gelap, seolah-olah menunggu sesuatu yang tidak pernah benar-benar tiba. Dan mungkin sebab itulah, selepas lebih 23 tahun perkahwinan, ramai peminat lama mula merasakan ada sesuatu yang selama ini cuba disembunyikan di sebalik ketawa seorang legenda rock. Bukan skandal besar, bukan pengakuan dramatik seperti yang selalu dibayangkan internet, tetapi rasa sunyi yang terlalu lama dipendam oleh seorang lelaki yang seluruh hidupnya dikelilingi tepukan manusia. Menurut beberapa wawancara lama, Amy pernah beberapa kali bercakap tentang penat menjadi kuat sepanjang masa. Walaupun ketika kamera sedang merakam wajahnya yang nampak tenang. Ketika orang melihat beliau berdiri megah di atas pentas, menyanyikan lagu-lagu yang pernah mengubah sejarah muzik Malaysia, ada penonton lama yang mula merasa bahawa tubuh seorang bintang kadang-kadang boleh kelihatan lebih letih daripada yang cuba ditunjukkan. Dan perasaan itu semakin kuat apabila ramai mula menyedari bagaimana Amy semakin jarang bercakap panjang tentang kehidupan pribadinya. Kalau dulu beliau sering bergurau tentang keluarga dalam sesi temu bual, beberapa tahun kebelakangan ini, jawapannya menjadi pendek, perlahan, dan penuh jeda yang aneh. Seorang wartawan hiburan pernah berkongsi bahawa selepas satu sesi fotografi tamat, Amy dikatakan duduk lama di tepi pentas sambil memegang cawan kopi yang sudah sejuk, tanpa bercakap dengan sesiapa hampir 20 minit. Tidak ada siapa tahu apa yang sedang difikirkannya ketika itu, tetapi banyak peminat lama mula menghubungkan detik-detik kecil seperti itu dengan perkara yang mereka rasa selama ini. Sebuah perkahwinan yang nampak tenang di luar, tetapi mungkin sudah lama menyimpan keletihan emosi yang sukar diterangkan. Namun penting untuk difahami, tiada siapa benar-benar tahu apa yang berlaku di dalam rumah tangga seseorang. Banyak perkara yang tersebar di media sosial hanyalah andaian. Dan Amy sendiri tidak pernah secara terbuka mengesahkan perkara-perkara sensasi yang sering diperkatakan. Tetapi menurut beberapa temu bual terdahulu, beliau pernah mengakui bahawa menjaga hubungan selama puluhan tahun bukan sesuatu yang mudah, terutama apabila hidup seorang artis sentiasa berada di jalan raya, di hotel, di belakang pentas, dan jauh daripada rumah. Mungkin sebab itu, apabila Amy akhirnya mula bercakap lebih terbuka tentang rasa penat dan perubahan dirinya selepas lebih 2 dekad berkahwin, ramai penonton lama tiba-tiba diam. Mereka seperti mula memahami sesuatu yang selama ini hanya terasa samar. Bahawa di sebalik suara garau legenda rock itu, ada seorang lelaki yang mungkin sudah terlalu lama memendam banyak perkara sendirian. Dan malam itu, ketika bunyi tali gitar kembali terlanggar kaki kerusi di belakang pentas, Amy masih duduk di tempat yang sama, memandang skrin telefon yang gelap. Sementara di luar sana, ribuan peminat terus menjerit, memanggil namanya, tanpa pernah benar-benar tahu apa yang sedang berlaku di dalam hati lelaki itu. Ada masa saya sendiri sudah tidak pasti bandar mana saya sedang berdiri, lampu pentas terlalu terang, jeritan penonton terlalu kuat, dan setiap malam terasa seperti salinan kepada malam sebelumnya. Saya masih ingat bagaimana bunyi tapak kasut berlari di belakang pentas sebelum konsert bermula, bunyi kabel diseret, bau asap mesin kabus, dan suara peminat wanita yang menjerit memanggil nama Amy Search sebaik sahaja lampu arena dipadamkan. Dari luar,
Semuanya kelihatan seperti kehidupan yang sempurna. Banyak orang mungkin membayangkan hidup seorang rockstar penuh kegembiraan, penuh cinta, penuh perhatian. Dan mungkin ada benarnya. Tetapi menurut beberapa wawancara lama, semakin tinggi seseorang berdiri di atas pentas, semakin sukar untuk dia merasa benar-benar pulang. Ada malam saya berdiri di depan puluhan ribu manusia yang menyanyikan lagu saya bersama-sama. Tangan mereka terangkat ke udara. Suara mereka bergema seperti ombak besar. Tetapi apabila pintu bilik hotel tertutup selepas konsert, perkara pertama yang saya dengar hanyalah bunyi penghawa dingin yang terlalu kuat dalam bilik kosong. Bunyi itu perlahan-lahan menjadi lebih akrab daripada suara manusia sendiri. Saya pernah cuba tidur sambil televisyen dibiarkan terbuka. Sekadar supaya bilik itu terasa seperti ada kehidupan. Tetapi akhirnya saya hanya duduk di hujung katil memandang siling sampai pagi. Banyak orang melihat populariti sebagai hadiah terbesar. Tetapi kadang-kadang ia juga membuat seseorang hilang rasa memiliki tempat untuk kembali. Saya hidup terlalu lama di lapangan terbang, di dalam van hitam, di belakang pentas, di lorong hotel, yang semuanya mula kelihatan sama. Ada ketika saya terjaga tengah malam dan mengambil beberapa saat hanya untuk mengingati saya berada di negeri mana. Dan yang paling pelik, semakin ramai manusia mengenali saya, semakin sukar untuk saya merasa benar-benar dikenali. Menurut beberapa kru lama yang pernah mengikuti jelajah konsert kami, saya dikatakan jarang bercakap banyak selepas persembahan tamat. Bukan marah, bukan sombong, cuma terlalu penat dengan bunyi yang tidak pernah berhenti. Kadang-kadang, selepas ribuan orang menjerit nama saya di stadium, saya hanya mahu duduk diam di sudut kecil, tanpa sesiapa bercakap apa-apa. Tetapi kehidupan seorang artis terkenal dikelilingi oleh terlalu banyak suara. Kamera, wartawan, peminat, panggilan telefon, jemputan, semuanya datang tanpa henti sampai seseorang perlahan-lahan lupa bagaimana rasanya hidup dengan tenang. Dan mungkin sebab itu, ramai peminat lama mula merasa ada kesedihan kecil yang sentiasa wujud di mata Amy, walaupun beliau sedang tersenyum di atas pentas. Bukan kesedihan besar yang dramatik, tetapi keletihan seorang lelaki yang terlalu lama bergerak tanpa benar-benar berhenti. Saya masih ingat satu malam selepas konsert besar, semua orang meraihkan kejayaan di ruang belakang pentas. Muzik dimainkan kuat, gelak ketawa ada di mana-mana. Tetapi saya memilih berjalan sendirian keluar bangunan arena. Jalan di belakang stadium waktu itu sunyi. Hanya ada bunyi lori teknikal mengangkat peralatan dan angin malam yang perlahan. Saya duduk lama di tepi jalan sambil memegang botol air mineral yang sudah tidak sejuk. Dan buat pertama kali dalam hidup, saya mula tertanya-tanya, apabila lampu pentas akhirnya padam satu hari nanti, adakah saya masih tahu bagaimana rasanya menjadi seorang lelaki biasa yang benar-benar pulang ke rumah? Saya mula sedar sebuah perkahwinan tidak selalu retak dengan jeritan. Kadang-kadang ia hanya menjadi perlahan. Terlalu perlahan sampai orang luar langsung tidak nampak apa-apa berubah. Menurut beberapa temu bual lama, Amy Search sering kelihatan tenang apabila bercakap tentang keluarga. Tidak banyak drama, tidak banyak cerita sensasi. Tetapi mungkin sebab itulah ramai pasangan yang sudah lama berkahwin mula memahami cerita ini dengan cara yang sangat pribadi. Kerana kadang-kadang, keletihan dalam rumah tangga datang dalam bentuk yang terlalu kecil untuk dijelaskan. Saya masih ingat, ada malam saya pulang sangat lewat, selepas konsert luar negeri, rumah gelap. Televisyen masih terbuka tanpa suara, dan dia sudah tertidur di sofa sambil menunggu. Makanan di atas meja sudah sejuk. Ada wap yang sudah lama hilang daripada sup yang dimasak beberapa jam sebelumnya.
Dan perkara yang paling membuat saya diam waktu itu bukanlah makanan itu, tetapi cara seseorang masih sanggup menunggu, walaupun sudah terlalu biasa kecewa, dengan waktu yang tidak menentu. Saya duduk perlahan di meja makan tanpa mengejutkannya. Hanya mendengar bunyi kipas siling dan suara host television yang bercakap sendirian di kaca TV. Ada ketika saya mahu memohon maaf, tetapi terlalu penat untuk mencari ayat yang betul. Banyak orang fikir artis hidup penuh dengan kemewahan. Tetapi mereka jarang melihat bagaimana sebuah hubungan perlahan-lahan belajar hidup dengan ketiadaan. Saya terlalu lama berada di lapangan terbang, terlalu banyak tidur di hotel, terlalu kerap berkata, "Saya balik minggu depan." Sampai kadang-kadang, saya sendiri tidak pasti janji yang mana pernah saya tunaikan. Menurut beberapa kru lama, ada masa saya terus tertidur dalam van selepas konsert, tanpa sempat membalas panggilan telefon dari rumah. Dan perkara kecil seperti itu, apabila berlaku terlalu lama, mula meninggalkan jarak yang sukar diterangkan. Bukan jarak kerana benci, tetapi jarak kerana hidup yang tidak pernah berhenti bergerak. Saya pernah ternampak satu baju kot lama tergantung di belakang pintu bilik. Masih dibalut plastik, belum pernah dipakai, walaupun sudah berbulan-bulan dibeli untuk satu majlis ulang tahun perkahwinan yang akhirnya saya tidak sempat hadir kerana jadual persembahan berubah saat akhir. Dia tidak marah besar waktu itu. Itu yang membuat saya lebih susah tidur. Kadang-kadang diam seseorang jauh lebih berat daripada pertengkaran. Dan mungkin ramai penonton berusia 40 atau 50 tahun memahami perasaan itu. Apabila dua manusia masih tinggal di rumah yang sama, masih saling mengambil berat, tetapi terlalu penat untuk menjelaskan apa sebenarnya yang sedang hilang perlahan-lahan. Ada juga malam saya membuka media sosial lewat selepas tengah malam. Baru sedar ucapan ulang tahun perkahwinan yang sepatutnya ditulis siang tadi, akhirnya dimuat naik hampir pukul 2 pagi. Ramai peminat meninggalkan komen manis, mengatakan kami pasangan yang kuat, pasangan yang bertahan lama, dan saya hanya membaca semuanya dalam diam. Kerana kadang-kadang sebuah perkahwinan yang bertahan lebih 2 dekad tidak semestinya bermaksud dua orang itu tidak pernah letih. Menurut beberapa pemerhati hiburan, Amy dikelihat semakin banyak bercakap tentang masa dalam wawancara beberapa tahun kebelakangan ini. Tentang bagaimana masa boleh membuat seseorang terlambat menyedari perkara kecil yang sebenarnya paling penting. Dan mungkin sebab itu, ramai peminat lama mula merasa bahawa pengakuan Amy baru-baru ini bukan tentang skandal besar seperti yang dibayangkan internet, tetapi tentang seorang lelaki yang akhirnya mula berani mengakui bahawa di sebalik 23 tahun sebuah perkahwinan yang nampak tenang, ada terlalu banyak momen kecil yang selama ini hanya disimpan sendirian. Saya rasa peminat lama sebenarnya mula menyedari perubahan itu jauh lebih awal daripada yang orang sangka. Bukan kerana ada skandal besar, bukan kerana muncul berita sensasi, tetapi kerana ada sesuatu yang perlahan-lahan hilang daripada cara Amy Search bercakap. Sukar dijelaskan, tetapi orang yang mengikuti seseorang selama puluhan tahun biasanya dapat merasakan perubahan kecil sebelum orang lain nampak. Menurut beberapa pemerhati hiburan, Amy kelihatan semakin jarang menyebut tentang rumah tangganya dalam wawancara sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Kalau dulu beliau mudah tersenyum panjang apabila topik keluarga muncul, sekarang senyum itu masih ada, cuma lebih pendek. Kadang-kadang ketawa itu terhenti terlalu cepat, seolah-olah pikirannya sedang berada di tempat lain. Dan perkara seperti itu mungkin nampak kecil bagi orang luar. Tetapi bagi penonton yang sudah membesar dengan musiknya, perubahan sekecil itu terasa sangat jelas. Saya sendiri tidak tahu bila semuanya mula berubah perlahan-lahan. Mungkin ketika saya semakin banyak duduk diam selepas persembahan tamat. Mungkin ketika saya mula memilih sudut paling hujung
Di belakang pentas, daripada berkumpul bersama semua orang, ada kru lama yang pernah berkata saya semakin suka memandang telefon tanpa benar-benar menaip apa-apa. Skrin dibuka, kemudian ditutup semula berkali-kali. Dan bunyi paling kuat di belakang pentas waktu itu bukan lagi suara manusia, tetapi bunyi notifikasi telefon yang tidak dijawab. Banyak orang mula membuat andaian sendiri, tetapi hakikatnya tiada siapa benar-benar tahu apa yang berlaku dalam hidup seseorang artis apabila kamera sudah dimatikan. Namun begitu, kabar angin biasanya lahir daripada perubahan kecil yang terlalu lama diperhatikan orang ramai. Ada peminat lama yang mula menyedari caption gambar Amy di media sosial menjadi semakin pendek. Dulu beliau kadang-kadang menulis panjang tentang kehidupan, tentang perjalanan, tentang rasa syukur, tetapi lama-kelamaan gambar masih dimuat naik. Cuman kata-kata semakin sedikit, kadang-kadang hanya beberapa emoji, kadang-kadang satu ayat ringkas, tanpa emosi yang jelas. Dan internet mula melakukan perkara yang internet selalu lakukan. Cuba membaca perasaan manusia melalui ruang kosong di antara ayat. Menurut beberapa komen peminat, ramai mula merasa ada kesunyian baru dalam wajah Amy ketika diwawancara. Bukan sedih yang dramatik, tetapi keletihan yang sukar disorok oleh seseorang yang terlalu lama berpura-pura, semuanya baik-baik saja. Saya masih ingat satu sesi temu bual televisyen. Pengacara bertanya tentang kehidupan selepas lebih 2 dekad berkahwin. Dan saya hanya tersenyum kecil sebelum diam beberapa saat lebih lama daripada biasa. Saat itu sangat pendek, mungkin hanya beberapa detik. Tetapi Han Gia Lau Nam Han Ra sesuatu pada mata saya yang tidak pernah mereka lihat dahulu. Ada orang mengatakan saya nampak terlalu penat. Ada yang berkata saya seperti sedang menyimpan sesuatu. Dan mungkin ada juga yang sekadar terlalu merindui versi lama Amy yang selalu nampak penuh tenaga. Tetapi apapun kebenarannya, banyak orang mula merasa bahawa sesuatu dalam diri saya sebenarnya sudah berubah sejak lama dulu. Kadang-kadang perubahan terbesar dalam hidup bukan berlaku dengan jeritan, tetapi dengan diam yang semakin panjang, dengan senyum yang semakin cepat hilang, dengan seseorang yang masih hadir di depan kamera, tetapi fikirannya seperti semakin jauh setiap kali lampu wawancara dipadamkan. Dan mungkin sebab itu, apabila Amy akhirnya mula bercakap lebih terbuka tentang rasa letih dalam hubungan dan hidupnya, ramai orang tidak benar-benar terkejut. Kerana jauh sebelum pengakuan itu muncul, Han Gia Lau Nam Duong Hu sudah camdai. Ada sesuatu dalam hati lelaki itu yang perlahan-lahan mulai sunyi. Ia bukan berlaku dalam sidang media besar, bukan juga dalam suasana dramatik seperti yang selalu dibayangkan orang di internet. Menurut beberapa penonton yang mengikuti temu bual itu, saat Amy Search mula bercakap tentang perkahwinannya, sebenarnya datang dalam sebuah perbualan yang nampak sangat biasa. Lampu studio tidak terlalu terang, tiada muzik sedih dimainkan. Malah hos rancangan ketika itu hanya bertanya soalan ringan tentang bagaimana hidup berubah selepas lebih 2 dekad berkahwin dan terlalu lama berada dalam dunia hiburan. Pada awalnya Amy masih tersenyum seperti biasa. Ketawa kecil, mengangguk perlahan, menjawab pendek. Tetapi kemudian, ada satu detik yang membuat ramai penonton diam. Amy tiba-tiba berhenti beberapa saat sebelum menyambung ayatnya. Tidak lama, mungkin hanya 2 atau 3 saat, tetapi cukup untuk membuat suasana terasa berbeza. Matanya turun melihat meja di depan. Tangannya bermain perlahan dengan cincin di jari. Dan ketika beliau kembali bercakap, suaranya menjadi lebih perlahan daripada tadi. Bukan suara seorang legenda rock di atas pentas, tetapi suara seorang lelaki yang sudah terlalu lama penat menjadi kuat di depan semua orang. Saya masih ingat
bagaimana sunyi studio waktu itu terasa sangat berat. Kadang-kadang manusia tidak perlu menangis untuk nampak letih. Ada keletihan yang muncul hanya melalui cara seseorang menarik nafas sebelum bercakap. Amy tersenyum kecil selepas itu. Senyum yang sangat pendek. Kemudian berkata sesuatu yang menurut ramai peminat lama terasa terlalu jujur untuk dilupakan. Ada benda kita pegang terlalu lama. Sampai satu hari, kita sendiri tak pasti, kita sedang jaga keluarga, atau cuma sedang jaga kebiasaan. Selepas ayat itu keluar, beliau terus diam beberapa saat lagi. Hos rancangan juga tidak terus menyampuk. Dan mungkin sebab itulah klip pendek itu mula tersebar perlahan di media sosial. Bukan kerana sensasi, tetapi kerana ramai pasangan berusia 40, 50, malah 60 tahun merasa ayat itu terlalu dekat dengan hidup mereka sendiri. Menurut beberapa komen penonton, ramai mula merasa itu kali pertama Amy benar-benar bercakap sebagai seorang suami. Bukan sebagai bintang terkenal. Tidak ada tuduhan, tidak ada cerita pengkhianatan, tidak ada usaha membuka aib sesiapa. Hanya seorang lelaki yang akhirnya mengakui bahawa hubungan yang panjang kadang-kadang boleh membuat seseorang lupa bila sebenarnya dia mula merasa penat. Saya rasa itulah yang membuat ramai orang tersentuh. Kerana Amy tidak cuba kelihatan sempurna waktu itu, beliau tidak bercakap seperti mahu mempertahankan imej. Malah dalam beberapa detik, beliau kelihatan seperti sedang bercakap dengan dirinya sendiri. Menurut beberapa pemerhati hiburan, Amy juga semakin banyak menggunakan perkataan seperti diam, masa, dan letih dalam wawancara sejak kebelakangan ini. Dan malam itu, semua perkataan itu seperti akhirnya bercantum menjadi satu pengakuan kecil yang selama ini hanya dirasakan samar oleh peminat lama. Saya masih ingat selepas rakaman tamat, Amy tidak terus bangun seperti biasa. Beliau duduk seketika sambil memandang lantai studio yang penuh kabel hitam berselirat. Orang lain mula bergerak, kru mula membuka mikrofon, lampu perlahan dipadamkan satu demi satu, tetapi Amy masih diam di kerusinya. Seolah-olah ada sesuatu dalam dirinya yang baru sahaja terlepas keluar selepas dipendam terlalu lama. Dan mungkin buat pertama kali selepas bertahun-tahun, ramai penonton mula memahami bahawa pengakuan paling berat seorang lelaki bukanlah ketika dia marah, tetapi ketika dia akhirnya bercakap perlahan tentang perkara yang sudah terlalu lama membuatnya letih. Selepas pengakuan kecil itu tersebar, ramai orang mula melihat semula perjalanan perkahwinan Amy Search dengan cara yang berbeza-beza. Dan mungkin itulah perkara paling pelik tentang sebuah hubungan yang sudah berjalan lebih 23 tahun. Setiap manusia akhirnya membina tafsiran sendiri berdasarkan luka dan pengalaman hidup mereka masing-masing. Ada peminat lama yang merasa Amy sebenarnya sudah terlalu lama cuba bertahan sebagai seorang suami di tengah kehidupan artis yang tidak pernah tenang. Mereka melihat keletihan pada wajahnya, pada cara beliau bercakap semakin perlahan, pada senyum yang semakin cepat hilang selepas kamera berhenti merakam. Tetapi ada juga orang yang percaya bahawa sebuah perkahwinan panjang sememangnya akan melalui fasa sunyi seperti itu. Dan tidak semua keletihan bermaksud cinta sudah hilang. Menurut beberapa komen peminat di media sosial, ramai pasangan berusia lebih 40 tahun mula berkongsi kisah mereka sendiri selepas klip wawancara Amy menjadi perhatian. Ada seorang lelaki menulis bahawa dia sudah 18 tahun berkahwin, tetapi kadang-kadang tidak tahu bagaimana mahu bercakap dengan isterinya selepas pulang kerja. Ada juga seorang wanita yang berkata, dia memahami perasaan menunggu seseorang pulang terlalu lama, sampai akhirnya rasa rindu berubah menjadi kebiasaan. Dan mungkin sebab itu cerita Amy terasa dekat dengan ramai orang, kerana ia tidak kedengaran seperti drama selebriti, tetapi seperti kehidupan biasa yang berlaku perlahan di banyak rumah tanpa sesiapa sedar.
Pihak media pula mula melakukan apa yang media selalu lakukan. Membaca setiap bahasa tubuh, setiap gambar, setiap ayat pendek di media sosial. Ada portal hiburan yang mula membandingkan wawancara lama, dan baru Amy mencari perubahan kecil dalam cara beliau bercakap tentang keluarga. Tetapi menurut beberapa pemerhati industri hiburan, tiada siapa benar-benar dapat memastikan apa yang sedang berlaku. Kerana kadang-kadang manusia berubah hanya kerana usia, kerana penat, kerana terlalu lama hidup di bawah perhatian orang ramai. Dan dalam keadaan seperti itu, garis antara masalah dan keletihan hidup menjadi terlalu kabur untuk dipastikan. Ada juga rakan-rakan industri yang dikatakan mula melihat Amy sebagai seorang lelaki yang semakin banyak berdiam diri sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Seorang kru lama pernah berkongsi bahawa selepas konsert tamat, Amy kadang-kadang memilih duduk sendirian di belakang pentas sambil memegang telefon tanpa bercakap dengan sesiapa. Tetapi sekali lagi, tiada siapa tahu apa yang sedang difikirkannya ketika itu. Mungkin beliau cuma penat. Mungkin beliau sedang mengingat sesuatu. Atau mungkin juga, seperti ramai lelaki lain seusianya, beliau mula sedar hidup bergerak terlalu cepat sampai seseorang tidak sempat memahami apa yang sebenarnya sedang hilang sedikit demi sedikit. Tentang istrinya pula, ramai orang di internet mula membuat pelbagai andaian sendiri, tetapi hakikatnya sangat sedikit yang benar-benar diketahui umum. Dan mungkin itu yang membuat cerita ini terasa lebih manusiawi, kerana tidak ada penjahat yang jelas. Tidak ada siapa tampil membuka aib sesiapa. Setiap orang hanya kelihatan seperti sedang cuba bertahan dengan cara masing-masing. Malah ramai peminat lama mula merasa simpati kepada kedua-dua pihak. Kerana kadang-kadang sebuah hubungan yang panjang tidak runtuh kerana kebencian, tetapi kerana dua manusia perlahan-lahan menjadi terlalu letih untuk terus menjelaskan perasaan mereka. Ada juga yang mula tertanya tentang anak-anak. Bagaimana mereka melihat semua ini? Bagaimana rasanya membesar dalam keluarga yang selama ini dilihat kuat oleh masyarakat? Tetapi seperti biasa, tiada jawapan jelas pernah diberikan. Dan mungkin itu lebih baik, kerana tidak semua kesunyian perlu diterangkan kepada dunia. Saya rasa itulah yang membuat cerita ini terus diperkatakan. Setiap orang melihat perkahwinan itu dengan cara berbeza. Ada yang melihat pengorbanan, ada yang melihat kesepian, ada yang melihat cinta yang masih cuba bertahan, dan ada juga yang merasa semuanya sebenarnya sudah berubah sejak lama dulu. Cuma tiada siapa cukup berani untuk mengatakannya dengan kuat. Semakin usia berjalan, saya mula sedar tubuh manusia sebenarnya menyimpan bunyi-bunyi yang tidak pernah didengar orang lain. Selepas konsert tamat, selepas ribuan suara penonton hilang sedikit demi sedikit dari stadium, yang tinggal hanyalah bunyi dengung halus di telinga saya sendiri. Bunyi itu kadang-kadang berlanjutan sampai ke bilik hotel. Saya duduk di hujung katil dalam gelap, membuka kasut perlahan, dan dengung itu masih ada seperti ombak kecil yang tidak mahu berhenti. Menurut beberapa pemuzik lama, perkara seperti itu biasa berlaku selepas terlalu lama hidup di atas pentas. Tetapi mungkin apabila seseorang semakin berusia, bunyi kecil beginilah yang mula membuat dia merasa letih dengan cara yang sukar dijelaskan. Saya tidak lagi bergerak sepantas dulu. Dulu saya boleh terus ketawa bersama kru selepas konsert, keluar makan lewat malam, kemudian terbang ke negeri lain tanpa tidur. Sekarang, kadang-kadang saya hanya mahu pulang ke bilik dan duduk diam beberapa minit sebelum menanggalkan jaket persembahan. Ada malam saya mengambil hampir 3 minit hanya untuk melipat semula jaket hitam yang baru dipakai di atas pentas. Tangan bergerak perlahan, membetulkan bahagian lengan yang berkedut, menggantungnya semula dengan hati-hati,
walaupun esok ia mungkin dipakai lagi. Dan entah kenapa, saat-saat kecil seperti itu terasa lebih sunyi daripada bunyi ribuan manusia di arena tadi. Banyak orang masih melihat Amy Search sebagai simbol tenaga rock yang tidak pernah tua. Tetapi di belakang lampu pentas, tubuh seorang lelaki tetap berubah sedikit demi sedikit. Lutut mula terasa berat selepas berdiri terlalu lama. Suara perlu direhatkan lebih lama. Mata lebih cepat letih dengan cahaya lampu putih yang terlalu terang. Dan mungkin perkara paling memenatkan bukan tubuh, tetapi fikiran yang sudah terlalu lama tidak benar-benar berehat. Saya masih ingat satu malam selepas pulang dari persembahan, rumah sudah sunyi, semua orang tidur. Saya berdiri lama di depan cermin bilik air sambil membuka cincin di jari perlahan-lahan. Hanya itu, tiada drama besar, tiada tangisan. Saya cuma memegang cincin itu beberapa saat sambil melihat wajah sendiri dalam cermin yang sedikit kabur kerana wap air panas. Dan untuk beberapa detik, saya seperti tidak kenal lelaki yang sedang berdiri di depan saya. Rambut semakin dipenuhi uban. Mata nampak lebih penat daripada dulu. Bahu yang pernah terasa kuat mula kelihatan berat. Kemudian saya memakai semula cincin itu tanpa berkata apa-apa. Menurut beberapa peminat lama, Amy sekarang kelihatan lebih banyak termenung dalam gambar-gambar terbaru. Ada sesuatu pada wajahnya yang Duong Nhu berubah perlahan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Bukan kesedihan yang jelas, cuman keletihan seorang lelaki yang sudah terlalu lama hidup di antara dua dunia. Dunia di atas pentas dan dunia sunyi selepas lampu dipadamkan. Kadang-kadang selepas semua orang pulang dari studio, saya masih duduk sendirian sambil melihat kerusi kosong di depan pentas kecil yang sudah gelap. Kru sudah selesai mengangkat kabel. Bau asap mesin kabus semakin hilang. Hanya tinggal beberapa lampu kuning kecil menyala di siling. Dan pada usia seperti ini, saya mula sedar bahawa manusia akhirnya tidak benar-benar takut menjadi tua. Yang menakutkan sebenarnya ialah saat seseorang mula merasa dirinya perlahan-lahan menjadi asing terhadap hidup yang selama ini dibina dengan susah payah. Mungkin pada akhirnya, tidak semua perkara dalam hidup perlu dijelaskan sampai habis. Ada hubungan yang terus berjalan tanpa sesiapa benar-benar tahu apa yang sedang dirasakan di dalamnya. Ada juga manusia yang kelihatan kuat di depan ribuan orang, tetapi masih pulang dengan kepala penuh bunyi sunyi yang tidak pernah berhenti. Dan mungkin sebab itu, selepas semua wawancara, semua spekulasi kecil, semua ayat pendek yang membuat orang mula berfikir sendiri, Amy Search tetap memilih hidup seperti biasa. Masih menyanyi, masih naik pentas, masih tersenyum apabila peminat memanggil namanya. Cuman, menurut beberapa peminat lama, ada sesuatu pada cara beliau berjalan meninggalkan pentas sekarang yang terasa lebih perlahan daripada dulu. Bukan kerana hilang kekuatan. Mungkin cuma kerana usia membuat seseorang semakin lama, semakin memahami berat hidup yang dipikulnya sendiri. Ada malam selepas persembahan, Amy dikatakan duduk sendirian beberapa minit lebih lama di belakang pentas, walaupun semua orang sudah mula pulang. Tangannya hanya memegang botol air kosong sambil melihat lantai hitam penuh kesan tapak kasut dan kabel berselirat. Tiada siapa benar-benar mengganggunya. Kadang-kadang kru hanya membiarkan beliau diam begitu, sampai akhirnya beliau bangun sendiri, memakai semula jaket. Kemudian berjalan perlahan menuju pintu, keluar belakang arena yang sudah hampir gelap. Dan mungkin hidup memang bergerak seperti itu. Tidak semua jawaban datang dengan jelas. Tidak semua keletihan berakhir dengan perpisahan. Kadang-kadang manusia cuma belajar hidup bersama sunyi yang tidak pernah sempat mereka ceritakan kepada sesiapa. Sebuah kedai kecil, membaiki ampli lama, dekat kawasan Chowkit. Dikatakan
bakal ditutup hujung bulan ini. Papan tanda lamanya sudah pudar dimakan panas dan debu kota Kuala Lumpur. Lelaki tua pemilik kedai itu masih duduk sendirian setiap malam sambil membersihkan satu demi satu tombol suara yang warnanya sudah hilang. Dimakan waktu, jari tuanya bergerak perlahan memutar suis audio yang kadang-kadang masih mengeluarkan bunyi berdesir kecil. Di luar kedai, deretan kereta terus bergerak perlahan di bawah lampu jalan kekuningan. Beberapa pekerja pejabat berhenti membeli kopi sebelum berjalan laju menuju stesen monorail. Seorang penghantar makanan meletakkan helmet di atas motosikal sambil memeriksa telefon. Dan dari radio lama berdebu dekat rak belakang kedai itu, sebuah lagu rock lama, nyanyian Amy Search tiba-tiba terdengar sangat perlahan. Hampir tenggelam di celah bunyi enjin kota yang tidak pernah benar-benar tidur. Tetapi tiada siapa di luar sana berhenti untuk mencari dari mana suara itu datang.